Anda sedang mendengar Shockcast Original. Shock. Kisah Sang Kancil dan Kerbau. Pada suatu hari, ada seekor kerbau jantan hendak minum air. Kerbau itu berjalan melalui satu lorong menuju ke sungai. Sungai itu agak luas. Airnya cetek, jernih dan sejuk. Kerbau itu mengharung air dan air itu hanya setakat lutut sahaja. Kerbau kemudian menuju ke tengah-tengah sungai kerana air di bahagian tengah sungai lagi jernih. Ketika menghirup air, kerbau terdengar sesuatu di tepi sungai. Kerbau kemudian merenung ke arah suara itu. Tolong! Tolong! Tolong aku, kerbau! Kerbau cuba memerhati dan meneliti suara itu. Kerbau ternampak sesuatu berbalam-balam dari jauh seperti batang kelapa ditindih sebatang batu. Suara minta tolong itu terus bergema, merayu-rayu bunyinya. Kemudian, kerbau mendekati suara itu. Dan rupa-rupanya ada seekor buaya ditindih oleh pokok batu. Oh, buaya! Kenapa ni? Tanya kerbau. Tolong aku, kerbau. Aku ditimpa oleh pokok yang tumbang ini. Aku tak boleh bergerak. Berat sungguh batang kayu ini. Jawab buaya. Kerbau kesihan melihat buaya dan cuba mengangkat kayu itu dengan tanduknya. Apabila batang kayu terangkat, buaya cepat-cepat melepaskan dirinya. Sebaik sahaja kerbau menghumban kayu itu ke bawah, buaya segera menangkapnya. Buaya, kau dah kenapa ni? Tanya kerbau apabila dirasai kakinya digigit buaya. Aku hendak makan kau. Hari ini kau menjadi rezeki aku. Jelas buaya sambil menggigit kaki kerbau dengan lebih kuat. Kaulah binatang yang amat jahat dalam dunia ini. Tidak membalas budi. Orang membuat baik, kau balas jahat, kata kerbau. Sepatutnya buat baik, dibalas baik. Buat jahat, dibalas jahat, sambung kerbau lagi. Aku tidak peduli, jawab buaya. Kerbau cuba menanduk buaya, tetapi buaya menguatkan lagi gigitannya. Kerbau tidak mampu melepaskan diri kerana dia berada dalam air. Kalau buaya menariknya ke bawah, tentu ia akan lemas. Kemudian, kerbau merayu supaya buaya tidak membunuhnya. Wahai buaya, kau janganlah bunuh aku. Aku pun mahu hidup. Kau tolonglah makan benda lain. Kerbau merayu. Tetapi buaya tetap tidak peduli. Baiklah, aku boleh melepaskan kau, tetapi dengan satu syarat, kata buaya. Apakah syaratnya? Tanya kerbau. Kita akan cuba dapatkan jawapan pada soalan kamu tadi. Betul atau tidak bahawa berbuat baik dibalas baik? Kita akan tanya apa-apa yang lalu di sini. Ujar buaya. Kalau jawapannya sama seperti engkau sebanyak 3 kali, baru aku akan bebaskan engkau. Ujar buaya lagi. Kerbau bersetuju dengan syarat yang dicadangkan oleh buaya. Mereka bersama-sama menunggu sesiapa sahaja yang lalu atau yang hanyut di dalam sungai itu. Tiba-tiba, mereka ternampak sebuah saji yang buruk hanyut di dalam sungai. Buaya pun bertanya pada saji. Saji, betul ke berbuat baik dibalas baik? Tanya buaya. Tidak betul. Berbuat baik dibalas jahat, jawab saji. Saji pula menceritakan kisah hidupnya. Di rumah, aku digunakan untuk menutup makanan. Nasi, lauk, kuih dan apa-apa sahaja aku akan lindungi, jelas saji. Pendek kata, aku banyak menolong dan berbakti kepada tuan aku.
kucing dan tikus tidak boleh mencuri lauk kerana aku yang melindungi, cerita Saji. Tetapi aku amat sedih apabila aku, buruk dan koyak, tidak berdaya lagi menutup makanan. Aku dibuang ke sungai, ujar Saji. Itulah sebabnya aku berkata, berbuat baik dibalas jahat. Saji menamatkan ceritanya dan terus hanyut. Macam mana kerbau? Betul atau tidak apa yang aku kata? Tanya buaya. Kerbau berdoa di dalam hati supaya Tuhan menolongnya. Tuhan tentu akan menolong orang yang baik, kata kerbau dalam hatinya. Tidak lama kemudian, kelihatan sepasang kasut buruk yang hanyut di dalam sungai itu pula. Itu ada satu lagi benda yang hanyut. Ayuh, kita cuba tanya, kata buaya. Wahai kasut, betul atau tidak berbuat baik dibalas baik? Tanya buaya. Kerbau berdebar-debar menunggu jawapan kasut itu. Kalau kasut bersetuju dengan kenyataan itu, bererti ia akan selamat. Tetapi kalau kasut berkata tidak betul, habislah riwayatnya. Tidak betul, kerana berbuat baik dibalas jahat, jawab kasut. Hancurlah harapan kerbau untuk hidup apabila mendengar kasut memberi jawapan itu. Kasut lalu bercerita pula kisahnya. Pada suatu masa lalu, kasut amat disayangi oleh tuannya. Setiap hari, kasut dibersihkan dan dikilatkan. Apabila malam pula, kasut itu disimpan di tempat yang selamat. Kasut itu juga hanya dipakai oleh tuannya apabila pergi ke bandar sahaja. Jika tuannya pergi ke tempat berpasir atau berlumpur, kasut itu tidak akan dipakainya. Tetapi apabila sudah buruk, kasut itu tidak disayangi lagi. Badannya tidak dikilatkan lagi. Kasut itu dibaling ke tepi tangga selepas digunakan. Apabila malam pula, kasut itu akan ditinggalkan di halaman rumah. Kasut itu dibiarkan berembun dan berhujan. Ketika itu juga, kasut itu menjadi tempat persembunyian katak kuru untuk menangkap nyamuk. Apabila sudah terlalu buruk dan koyak, kasut itu dibuangkan ke dalam sungai. Itulah sebabnya aku dihanyutkan di sini, kata kasut dan menamatkan ceritanya lalu pergi bersama-sama arus air. Sudah 2 jawapan engkau kalah. Tetapi aku akan bagi satu lagi peluang untuk engkau, kata buaya. Kalau datang yang ketiga sama jawapannya, engkau akan menjadi habuan aku, jelas buaya kepada kerbau. Ketika kerbau dan buaya menanti kedatangan benda yang ketiga, tiba-tiba datang seekor kancil hendak minum air. Kancil itu pergi ke tebing tempat buaya dan kerbau. Kancil terkejut apabila melihat buaya menggigit kaki kerbau. Kancil melihat air mata kerbau yang berlinangan, manakala buaya pula kelihatan bengis. Ada apa ni kerbau? Kenapa buaya gigit kaki engkau? Tanya kancil. Mujurlah engkau datang, kancil. Kami sedang menunggu hakim yang ketiga untuk mengadili kami, kata buaya. Mengapa? Tanya kancil. Kami sedang bertengkar. Berbuat baik adalah dibalas jahat, kata buaya. Tetapi kenapa kamu gigit kaki kerbau? Tanya kancil. Buaya lalu bercerita mengenai dirinya yang ditindih batang kayu. Kerbau datang menolong, tetapi buaya tidak mahu membalas perbuatan baik kerbau itu. Bahkan, buaya menganggap kerbau itu patut menjadi rezekinya. Baiklah, tetapi sebelum aku memberi keputusan, aku mahu tengok kejadian asalnya, kata kancil. Mula-mula, aku kena tindih dengan batang pokok patah. Batang pokok itu jatuh menimpa belakang aku, jawab buaya. Boleh aku tengok macam mana pokok itu berada di atas belakang engkau? Tanya kancil.
Macam mana aku hendak tunjukkan? Kerbau sudah alihkan batang pokok itu, jawab buaya. Baiklah, sekarang engkau pergi duduk tempat asal, tempat engkau kena tindih tadi, ujar kancil. Buaya mengikut sahaja arahan kancil. Lalu, buaya melepaskan kaki kerbau dan duduk dekat batang pokok tadi. Ha, kerbau, cuba engkau tunjukkan kepada aku bagaimana kayu itu berada di atas belakang buaya. Tunjukkan kepada aku bagaimana caranya engkau mengangkatkan batang kayu itu. Kancil mengarah seperti hakim. Kerbau melakukan apa yang disuruh oleh kancil. Cuba engkau bergerak, buaya. Boleh ke kayu itu diangkat? Kancil mengarah buaya. Buaya cuba bergerak dan mengangkat batang kayu itu, tetapi tidak berdaya. Cuba lagi. Seperti engkau mula-mula kena tindih tadi, kata kancil. Buaya pun cuba mengalih batang kayu itu. Kuat lagi, seru kancil. Buaya terus mencuba, tetapi tidak berupaya melepaskan diri. Buaya cuba mengumpul kekuatan untuk mengangkat batang kayu itu, tetapi tetap gagal. Ekornya sahaja membedal air, tetapi batang kayu itu tetap tidak bergerak. Buaya sudah kepenatan. Buaya pula menunggu arahan sang kancil. Selepas itu, apakah yang terjadi? Tanya kancil. Selepas itu, aku datang menolong. Aku yang mengangkat batang pokok itu. Apabila buaya berjaya terlepas, ia gigit kaki aku, jawab kerbau. Bagaimanakah cara kamu mengangkatnya? Tanya kancil. Kerbau segera mendekati batang pokok itu. Kerbau menundukkan kepala hendak mengangkat batang kayu itu. Sudah, setakat itu sahaja. Aku sudah faham. Jangan angkat kayu itu, kata kancil. Habis tu, macam mana pula dengan buaya? Tentu buaya akan mati, jawab kerbau. Wahai kerbau, engkau ni sangat lurus dan jujur, kata kancil. Biarlah buaya ini mati. Kalau buaya ini hidup, engkau tentu mati. Buaya yang jahat ini patut menerima balasannya kerana tidak mahu membalas budi yang baik, kata kancil lalu berlari naik ke atas tubing sungai. Buaya bertepik apabila mendengar kata-kata sang kancil. Buaya tahu dirinya sudah ditipu. Buaya membedal ekornya dengan sekuat-kuat hatinya. Air sungai melambung naik. Kerbau segera melompat lalu berlari naik ke atas tebing sungai mengikut sang kancil. Jaga kau kancil, kau tipu aku. Ingat ya kancil, aku akan makan engkau, pekik buaya. Namun, kancil dan kerbau tidak mempedulikan buaya lagi. Kerbau mengucapkan terima kasih kepada sang kancil kerana kedatangan kancil ke tebing sungai itu telah menyelamatkan nyawanya. Buaya pula sudah menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan jahatnya itu. Jadi, itulah kisah sang kancil dan kerbau. Jadi, pengajaran yang kita boleh ambil dari kisah sang kancil dan kerbau adalah kita hendaklah tolong antara satu sama lain supaya dapat hidup dengan harmoni. Kita juga hendaklah menepati janji supaya orang akan sentiasa percaya kepada kita. Dan akhir sekali, kita hendaklah mempunyai sikap yang amanah dan ikhlas supaya orang boleh mempercayai diri kita ini. Sekian sahaja kisah sang kancil dan kerbau.